Oke, salam dan salam sejahtera. Ambilan saya adalah kenapa PM takut undi percaya? Kankah sudah ada 114 orang ahli parlimen bersama beliau dalam membentuk kerajaan yang ada hari ini? Ini adalah satu isu mudah sebenarnya, tetapi kenapa PM nak menjadikan isu ini sebagai isu yang susah kepada pentadbiran beliau? Yang kita lihat, kita dah tahu beliau ada 114 orang. Kita kena ikut sistem demokrasi parlimen kita, yaitu harus membuat keabsahan dalam Dewan Rakyat. Maka buatlah. Perkara itu mudah saja, yaitu buka Dewan, maka buat unsur undi percaya atau tidak percaya, dan 114 orang ini menyokong. Teruskanlah kerja. Habis cerita. Kenapa nak dipanjangkan? Tetapi apa yang saya baca di sini, kenyataan dari Peguam Negara pula, dia kata tidak perlu undi percaya terhadap Perdana Menteri. Ini adalah kenyataan daripada Peguam Negara. Kenapa Peguam Negara nak keluarkan kenyataan ini? Ini kan memang dah sistem parlimen kita. Jika kita tak nak buat sistem parlimen kita ini mengikut apa yang sebetulnya, apa yang perlu dibuat, maka kita tidak perlu lagi ada pilihan raya. Apakah Peguam Negara kita ini tidak tahu undang-undang? Jika ini berlaku di dalam Kerajaan Pakatan Harapan, jelas akan dikatakan sebagai menderhaka titah Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Tetapi kalau daripada pihak mereka ini, daripada UMNO, daripada Bersatu, daripada PAS, mereka sesuka hatinya. Kita lihat, dah berapa kali dah mereka ini derhaka kepada Raja. Hari ini, apa yang saya lihat, apa yang saya ingat, apa yang saya baca, bahawa kenyataan daripada pihak istana yang surat bertarikh 18 Ogos 2021, Sri Paduka Baginda telah bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut perkara 40/2A dan 43/2A. Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengukuhkan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini jelas titah Yang di-Pertuan Agong. Dan perkara ini pula disokong oleh timbalan Yang di-Pertuan Agong, yaitu Sultan Perak. Kenapa? Susah sangat. Buka Dewan buat usul dipercaya pun susah. Inilah yang kita lihat hari ini. Pentadbiran negara kita ini huru-hara. Perkara mudah mereka tak nak buat. Undi percaya yang begitu mudah menjadi panjang ceritanya. Dan kita lihat bagaimana rakyat nak mempercayai pentadbiran negara kita ini. Peguam negara adik-beradik kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Undang-undang sana dia pegang, undang-undang sini dia pegang. Mana boleh seperti ini sebenarnya. Ini adalah satu yang kita rakyat Malaysia tengah lihat. Ini adalah kembali kepada zaman pemerintahan Barisan Nasional. Mungkin lebih teruk daripada zaman Barisan Nasional. Mereka-mereka yang dilantik ini ada kepentingan pribadi, kenyataan yang mereka keluarkan untuk kepentingan pribadi. Apabila perkara seperti ini, semudah ini, Perdana Menteri kita tidak boleh lakukan, bagaimana Perdana Menteri kita nak berdepan dengan satu masalah besar dalam negara kita ini? Apa dia tujuan undi percaya atau tidak percaya ini dilakukan? Kalau menurut saya sebagai rakyat, pandangan saya lihat undi percaya ini perlu adalah bertujuan untuk mendapat satu keabsahan, yang mana keabsahan ini adalah untuk ditunjukkan kepada rakyat bahawa pentadbiran ini betul mengikut lunas undang-undang dan peraturan parlimen kita. Begitu juga keabsahan ini akan dilihat oleh negara luar, pemimpin luar, dan juga mereka yang ingin melapor ke negara kita ini. Jadi apabila ada keabsahan yang jelas, ini akan membuatkan pelabur ataupun mereka sebagai negara luar mempercayai negara kita ini. Apa yang berlaku di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas apabila ini satu contoh yang dipertontonkan kepada kita rakyat tidak mahu melakukan keabsahan dalam parlimen, maka kita lihat apa yang berlaku. Ekonomi negara kita merundum, kepercayaan negara luar tak ada kerana isu-isu yang kecil seperti ini. Isu mudah mereka tak nak lakukan. Hari ini, kalau Perdana Menteri berdegil, berkeras, tidak mau lakukan, maka ini akan menjejaskan pentadbiran beliau.
maka saya lihat bahwa pentadbiran Perdana Menteri kita yang ada hari ini tidak boleh kekal lama karena beliau takut. Hal kecil pun takut. Hal orang yang ada dalam kerajaan yang menyokong beliau 114 orang itu pun Perdana Menteri tidak percaya. Jadi jelas kerajaan pengkhianatan yang berlaku ini tidak mempunyai satu sikap daripada pemimpin mereka yang bekerja sama sesama mereka. Yang ada hari ini mereka cuma menyokong Perdana Menteri yang ada bertujuan untuk dapat jawatan dan dapat gaji, dapat keistimewaan, dan setelah berlakunya pilihan raya, goodbye. Kau-kau, aku-aku. Nah, ini yang berlaku hari ini. Jadi persepahaman di antara mereka itu tidak ada. Ini yang menakutkan Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri tidak mempercayai orang-orang ini. Sebab itu apa yang kita lihat hari ini sebagai rakyat, maka dulu UMNO kritik Tan Sri Muhyiddin Yassin yaitu scam of thing. Hari ini pemimpin UMNO yang menjadi Perdana Menteri mengamalkan scam of thing yang sama. Pemimpin UMNO jawab ini semua. Apa yang PM lama yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin lakukan cuma dipotostet oleh Perdana Menteri yang ada hari ini, digunakan pakai menambah lagi jawatan lain. Dan JLC serta kita dengar menteri mempunyai pembantu sampai berpuluh-puluh orang. Apa nih? Ingat kamu orang jadi pemimpin ni duit bapak kamu orang punya ke? Suka-suka aja pakai duit rakyat. Inilah yang kita lihat hari ini. Saya kadang geram tengok apa yang berlaku nih. Seolah-olah membodohkan kita rakyat tahu. Itulah yang telah pun berlaku di zaman Barisan Nasional yang lalu. Tetapi kerana pengkritik ataupun rakyat waktu itu tidak dapat bersuara, maka bolehlah kita rakyat ni berdiam waktu itu. Tetapi waktu itu rakyat boleh berdemo di jalan raya. Hari ini rakyat tidak boleh berdemo di jalan raya, tetapi di media sosial kita lihat kritikan begitu padat, begitu padu kepada pentadbiran yang ada. Inilah yang berlaku. Apa yang kita lihat hari ini, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik di dalam kerajaan yang ada hari ini, tidak pernah menyenangkan rakyat. Apabila mereka keluar ke kenyataan, pasti akan dikritik oleh rakyat. Bukan rakyat suka kritik kerajaan, bukan rakyat suka kritik Perdana Menteri, bukan rakyat suka mengkritik pentadbiran, tetapi masalahnya apa yang dikeluarkan itu adalah bercanggah dan apa yang mereka nak lakukan itu seperti mana yang ada hari ini, perkara mudah mereka susahkan. Masuk dewan, buat undi percaya dan tidak, 114 orang sokong, selesai masalah, itu pun nak mengelak. Inilah yang kita lihat hari ini. So itulah masalah dalam pentadbiran negara kita ini. Maka saya lihat tidak ada jalan untuk kita keluar daripada masalah lama pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kembali pula kerajaan pimpinan UMNO dalam kerajaan baru ni sama juga 2 kali 5. Maka kerajaan 69, kerajaan Photostat, ada pula yang mengatakan kerajaan lori tong sampah lah bagai. So kita rakyat kena telan lah. Kerana masalah adalah kepada 114 ahli parlimen ini. Maka PRU ke-14 nanti ingat muka-muka 114 orang ini kita humban ke dalam. Tak mau cerita lah yang tu. So itulah pencerahan saya berkaitan dengan apa yang berlaku. Sekian, terima kasih.